والسلام على حسابكم يفقه قولي فيفهم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab asrar salat wa muhimmatiha. Bab ini membicarakan rahsia-rahsia sembahyang dan perkara-perkara yang jadi perkara penting dalam sembahyang. As-salatu imaduddin wa iqamul yaqin wa sayyidatul qurbat wa ghurratul ta'at wa qad istaqsaytu usulaha wa furu'aha fi fam al-fiqh fa naqtasiru huna ala ma la budda minhu lil murid min a'maliha wa asrariha al-batinah. Imam Ghazali kata sembahyang ini merupakan turuh tiang agama. Dan sembahyang juga merupakan usul yaqin, tiang bagi keyakinan seseorang. Wa sayyidatul qurbat, dan ketua bagi segala amalan yang merapat ke seseorang yang maksudkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghurratut ta'at, sembahyang juga merupakan bunga yang menghiasi segala taat manusia pada Allah. Wa qad istaqsaytu usulaha wa furu'aha fi fam al-fiqh. Kata dia mengenai dengan usul asas sembahyang dan segala forok sembahyang telah pun saya sebut dengan sepenuhnya dalam ilmu fiqh. Fa naqtasiruhuna ala ma la budda minhu. Oleh itu saya cuba nak ringkaskan di sini menyebut perkara-perkara yang mesti lil murid, bagi orang yang nak tahu min a'maliha, daripada segala amalan sembahyang, wa asrariha al-batinah, dan segala rahsia-rahsia yang batin. Imam Ghazali akan memberitahu kepada kita mulai daripada bab malam ini mengenai dengan rahsia sembahyang. Para hadirin sekalian, setiap benda di muka dunia ni Nabi sebut di kulli syai'in zahrun wa batni. Setiap perkara yang wujud di muka dunia ni ada boleh dipandang secara zahir, dan ada juga perkara itu juga mesti dipandang dari segi batin. Baik pun la ilaha illallah, baik pun sembahyang puasa, baik pun segala ajaran agama, hakikatnya mengandungi dua perkara sekaligus, zahir dan batin. Iaitu ada perkara yang boleh kita bahas secara mudah, dan ada perkara itu juga yang mesti kita kaji secara mendalam, yang tak boleh ditahan kalau tidak dengan mengaji. Termasuklah sembahyang. Sembahyang ni ada benda orang panggil zahir, iaitu ya kalau kita tidak buat secara zahir yang betul, maka orang panggil sembahyang itu tidak sah. Selagi sembahyang itu juga, tapi mesti dipandang dan dikira dari segi batin. Ya, kalau kita tidak selamat jaga hak batin ni, maka sembahyang itu orang panggil tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita sembahyang, jangan semata-mata kita duk kira nak suruh sembahyang kita ni sah lah. Ini artinya kalau kita duk kira hari tak hari sembahyang kita rata belaka, kiblat kita betul molek dah lah Kaabah, kita duk kira benda-benda zahir dini ya. Bila takut sembahyang kita tidak sah, maka jawabnya sembahyang kita tu boleh jadi sah dah. Tetapi tidak mesti kali sembahyang kita ni sah dah, maka sembahyang itu juga dimakbul oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala, tidak mesti. Boleh jadi sembahyang kita tu sah molek dah, tapi dari segi peraturan hak batin, maka boleh jadi sembahyang kita tidak diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Wajibkan kita benda ni, kita mesti buat dua perkara ni sekaligus. Bukan ke sembahyang sekali saja, bukan sebenar-benarkan sembahyang kita kena kira biar sembahyang kita ni sah, dan sembahyang itu juga kita kena kira biar sembahyang kita ni dimakbul sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ni yang jadi masalah yang jadi masalah dalam agama kita ni lah. Berat yang nak pun kita kena lah negara kita ni, bagaimana nama sebut itu mukallaf. Mukallaf makna makhluk yang dibebani oleh Allah Ta'ala dengan benda-benda berat. Pucanya boleh jadi kerana kita sendiri ni dua bahasa juga. Kita sendiri, manusia ni sendiri, dua tu juga, dua aspek kata budak-budak, dua bahasa juga. Iaitu ada orang panggil jisim, ada orang panggil ruh.
Kok tubuh badan luar kita ni, kulit, kulit bola kita, tulang semalam kita, daging darah kita, benda hak kata boleh jamur, boleh tengok, boleh potong, boleh apa semua ni, orang panggil jisim. Jisim makna benda pokok. Tubuh badan kita ni memanglah luar ni, benda kata pokok. Boleh jamur, boleh sih, boleh gapa. Bila kita semaya dan kita betul semaya kita tu mengikut cara tubuh kita, maka semaya kita tu orang panggil sah. Tetapi dalam tubuh kita ni juga mengandungi satu cara lagi. Benda yang panggil roh. Benda yang nak tengok dengan mata tak boleh. Nak jamur dengan tangan tak boleh. Nak cium dengan hidung tak boleh. Nak tengok dengan mata tak boleh. Nak rasa dengan jari tak boleh. Benda yang panggil roh. Roh tu juga dengan sebab dia ada dalam tubuh badan kita. Maka bila kita semaya, kita pun apa roh kita tu. Roh kita tu diminta bersemaya sama. Ya kalau kita semaya dengan zahir kita dan dengan batin kita, ya roh kita sekaligus, barulah semaya kita tu soh makbul insya-Allah. Sebab itulah bila kita mengaji rukun 13, kita kena mengaji juga rahsia semaya. Tapi dengan sebab kita ni kitab kecil, dia memang lepas bahawa hari kitab hak asal dia, hak orang panggil nunggu dia. Maka tuan kitab kita ni dengan sebab dia kecil, dia kata sebanyak mana hak benar besar dalam masalah semaya ni, saya sebut dalam ilmu fiqh. Dalam bahagian fiqh, dalam kitab dia sendiri pun ada fiqh, dan Imam Ghazali sendiri pun ada mengarang kitab-kitab fiqh lain. Banyak ada saya kitab-kitab fiqh. Jadi kata dia, tapi hak kitab fiqh hak Imam Ghazali saya ni lebih kurang daripada kitab fiqh lain. Yang pentingnya kita diminta supaya mengaji kedua-dua sekaligus. Fiqhnya dan rahsia bagi semaya itu sendiri. Kemudian dari ayat mula-mula tu nak suruh kita ni bercakna sikit, nak suruh kita ni beringat sikit masalah semaya ni. Maka dia ayat kata kepada kita, semaya ni Imaduddin maknanya dia agama. Bagaimana rumuh, bila tak ada dia, orang tak panggil rumuh. Orang panggil, ni mana rumuh, kalau tak ada dia, lagi dia ni. Baik rumuh kayu, baik rumuh buluh, baik rumuh batang nibung, baik rumuh batu. Semua sekali tak pada dia. Atas dia itulah kita boleh start gegar, kita boleh start nyambuk, kita boleh start pasal jasa, kita boleh start berkata semua sekali. Jadi dengan kita dah dia dah boleh. Kita beri dia dulu, dan daripada dia itulah kita rasa dengan gegar, dengan nyambuk, dengan beria, dengan berkata semua sekali. Agama ni, dia selalu. Atas dia itulah mari benda orang panggil mu'amalah, orang panggil munakahak, orang panggil mu'ab, orang panggil. Semua mereka benda orang panggil politik ni, itu atas dia itulah. Sebab itu kalau orang politik, baik politik PAS sekalipun, kalau malas semaya, kesayaklah PAS dia ni boleh umur panjang. Ada benda-benda tertentu yang menyebabkan dia akan balik keluar. Bila dia ni semaya sungguh, atas semaya ni lah dia pecah-pecahkan segala kerja buat di muka dunia termasuk politik dan segalanya. Maka orang lagu ni berapa kali guling, berapa kali menyukur sekalipun, dia akan betul dengan semaya dia akan betul dengan politik Islam dia. Kalau dia gagah, dan dia bersana, tukak-tukak dia, segala menyambut, segala benda, segala kata-kata, atas dia semaya dia. Kerana hakikatnya, politik Islam yang kita sebut-sebut ni, semua sekali mari daripada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi lah. Mari daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah. Takut mari daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kecil. Itu dengan sebab kita tak lagi dengar, maka kita jadi kata kelima. Kadang-kadang dia kata kumpul lagi tu dia. As-salatu imaduddin. Semaya adalah dia bagi agama. Wa isamul yaqin. Isamul yaqin maknanya isam dengan imad betul lah. Sama-sama makna dia. Sama-sama isam ni maknanya kubu tepat kita bila. Bila ada musuh, bila ada bala tentera mari daripada luar agak, orang masuk dalam isam. Isam makna kubu. Jadi mana-mana orang yang berkeyakinan dengan Allah Ta'ala, maka tak lagi dia mesti berkubu dengan semaya. Kita yakin secara mana Tuhan, semua sekali bohong yakin kita kalau kita ni tak semaya. Sebab itulah kita baca dalam hadis yang kita lepas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tinggal dia ada golok atas kepala dia, ada petisi tubuh dia ada baju rata, tapi bila siapa tahu semaya di medan tu, dia tak tinggal semaya. Bahkan dia buat peraturan tertentu bagi askar-askar yang sedang berperang di medan tu. Semaya hak di medan perang tu panggil semaya syiddatul khauf. Dia ada cara tertentu, ada teknik tertentu. Dia kadang-kadang tak beradak belak, dia kadang-kadang tengah semaya jalan, dia kadang-kadang tengah semaya perang. Ini semua sekali ni nak ajar pada kita bahawa semaya ni memang kubu bagi manusia.
Kalau kita lari daripada kubur, kita terjerat dalam perangkap syaitan. Bila kita duduk tutur dengan semaya, ibarat kita duduk dalam kubur, kita nak wakil nak belah manalah syaitan. Baik syaitan orang, baik syaitan harita, baik syaitan pakak, baik syaitan apa sekalipun, kita lihat nak. Kita kerana selagi kita ni berkubur betul dengan semaya. Jadi kita jaga betul-betul. Dia siapa tahu semaya, kita semaya, dan semaya kita ni semaya secara zahir, dan semaya secara batin. Wasayyidatul qurbat. Sayyidatul qurbat maknanya, sayyid asal maknanya Allah besar. Tua. Ketua bagi segala qurbah. Qurbah asal maknanya benda-benda yang menyebab kita ni rapat dengan Allah Ta'ala. Kita memanglah jadi pada daging darah. Tuhan memang tidak jadi pada daging darah. Kita ni jadi pada tulang semalam. Hidup kita ni buat dengan nasibnya roti. Tuhan tak ada tulang semalam dia. Tuhan hidup dia bukannya dia siap makan nasi macam tu. Betul kan? Bukan siap makan nasi macam roti. Oleh yang demikian perbezaan kita dengan Tuhan selalu amat jauh. Tuhan alik sana, kita alik sini. Dari segi tubuh badan, tak serupa. Dari segi makan minum, tak serupa. Dari segi nak sedih, tak ada serupa. Bila sebab kita ni tak serupa dengan Tuhan, itulah kita nak menyukipah belah mana nak masuk rapat dengan Tuhan. Tidak nak masuk rapat dengan Tuhan, tidak nak baik dengan Tuhan, tidak nak bergapa dengan Tuhan, kita tak lepas dengan Tuhan. Mau tak mau kita mesti ikhtiar supaya kita ni boleh berapat dengan Allah. Belah mana cara nak berapat dengan Tuhan? Tidak ada cara yang dapat diketahui oleh manusia di muka dunia melainkan daripada cara yang diberitahu sendiri oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah banyak mana benda orang panggil ibadah, benda tu juga orang panggil qurbah. Qurbah maknanya ibadat-ibadat ni hakikatnya boleh merapat kita dengan Tuhan. Kerana cara lagu ni cara Tuhan setuju. Baik ibadat jenis sembahyang, baik ibadat jenis puasa, baik ibadat jenis ngatik, jenis mengajar, jenis mengaji, jenis berjihad, jenis berperang, jenis bersarah, jenis apa sekalipun, sifat kita buat kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka itu kita buat cara yang semakin lama semakin rapat, semakin lama semakin rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bahasa dia mengatik dia ni. Seperti itu. Kan Allah tak khabar lah, seperti tidak Allah. Kalau mengatik dia rasa gila ni, dengar khabar katanya, dia kata tak ada orang royak pada kita ni cara-cara nak rapat dengan Tuhan. Puak-puak ulama ni pasal tak suruh royak jaga, lepas pada kita mati nak tuju ke mana. Puak-puak ulama kata dia tak ada royak cara adik kita, lepas pada kita mati nak tuju ke mana. Jadi artinya hak royak kita ni tujuan kontah pada mati ialah hak puak-puak mati dia lah. Orang tak kata royak laku, sisi lah. Para hadir semua, hak dia nak royak, dia royak je lah. Tapi kita nak tanya satu. Dia demo berani-berani bahawa perbuatan demo ni boleh hidup Tuhan di akhirat kelak, dia nak tahu dia. Dia nak tahu dia ni. Itu dia hidup. Soal dulu. Dia demo berani cekuk bahawa cara demo ni ialah cara yang betul untuk nak hidup Tuhan bila bangun kubur di akhirat kelak. Demo jami kawan lagi ni, demo ambil ni. Demo ni lah kata dia kata. Nak kata demo ni terima bulat daripada Tuhan. Demo kafir lagi, dah petang lagi. Kalau demo tak mengaku Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Bila kita mengaku Nabi Muhammad, maka kita kena mengaku sama bahawa dia Nabi akhir zaman. Dengan Allah kita ada daripada para Nabi ni orang yang terima ilmu bulat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang panggil wahid. Kalau ada lagi orang yang terima wahid daripada Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad bukan lagi Nabi akhir zaman. Sedangkan jadi iktikad kita Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Baik. Bila kita iktikad bahawa Nabi Muhammad ialah Nabi akhir zaman, arti tak ada dah orang lain buat terima wahid daripada dia. Kalau dia mau mengaku dia mau terima wahid kafir sekali kan. Tak lagi tak ada kasih lebih, tak ada nak janggut, tak ada nak usah berkawan sekali. Itu dia hidup. Sebab itulah kita sebut sama Abu, disebut sama dalam ucapan politik Abu, bahawa tak ada orang yang betul hidup di muka dunia lain pada Nabi Muhammad tak ada. Kalau ada lagi orang lain, baik jenis orang yang pasal mengajar sosialis, baik pasal mengajar demokrasi, baik pasal mengajar hak komunis, boleh jamin bahawa kita ni betul dengan Tuhan, maka artinya orang itu mesti secara utuh dia tidak mengaku apa nama ni? Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Ada lagi orang lain yang boleh jadi Nabi, yang boleh kata bahawa ni cara yang betul di akhirat. Baik, kembali ke arah Abi Bilal. Jadi bila demo tak mengaku bahawa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, kerana demo mengaku bahawa demo terima wahid daripada Allah Ta'ala, maka itu demo ni kafir tekan. Pasal kata wan resah, demo ni kafir. Kalau demo tak mengaku satu daripada akidah yang jadi ajar oleh Islam. Baik.
Kalau demo tak mengaku demo Nabi, biasa demo rasa, demo agak, demo buat amalan. Agak-agaknya hak bila kau ajar demo ni, agaknya lagu ni lah hak kata dia. Hak boleh hidup di akhirat tu. Maka bayar agak, jawabnya, bayar agak tak boleh kita nak tanya dengan bayar hak yakin. Hak Nabi Muhammad ajar ni yakin. Bahawa inilah cara untuk nak menyelamatkanmu di dunia dan untuk menyelamatkanmu bila bangun kerja di akhirat tu. Ni cara hak kalau hadis. Ada pun cara lain, cara agak. Bayar agak belah mana kita nak tolak bayar hak yakin. Bayar yakin kita nak tolak nak ambil bayar agak, kita tak boleh jadi. Apa jadi? Ini cara yang mudah kalau kita ni masa nak mikir. Kalau masa nak hawa-hawa pastu tu dah begini. Baik. Wasayyidatul qurban. Semaya ini merupakan penibu, ketua bagi segala kurban. Bagi segala benda yang membawa kita ni dapat dengan Allah Ta'ala. Tak usah nak mengatik banyak mana, tak usah nak mengajar banyak mana, tak usah nak jemekah tiap-tiap tahun. Kalau nak ingat dengan semaya, kalau keluar dengan semaya tak salah. Karena semaya yang disebut sayyidatul qurban. Ketua bagi segala ibadat yang boleh mendapat manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghurratut ta'at. Dan semaya ini juga dinisahkan ibarat kuntung tunggung dalam banyak-banyak taat. Taat yang kita buat pada Allah Ta'ala ni kalau kira benda ke, ibarat tak ada bunga, kalau tak ada semaya. Kita buat rumah nak suami, bukan semata-mata nak duduk lagi dia ni. Kita buat rumah untuk nak duduk, tapi di samping tu nak buat suami. Kita masak nasi, bila-bila nak punya, nak juga sedap. Macam dia ni. Kita buat kain baju, bila-bila nak pakai, nak juga suami cara dia. Kita mengaji, kita kecek, kita apa saja pun di muka dunia ni, nak kau suami. Dan Allah Ta'ala ajar pada manusia ni supaya buat benda tu, satu-satu cara tu buat dengan suami. Apa nama? Boleh zina takun inda kulli masjid. Bila bumi nak semaya, ni pakaian yang suami. Bersih, halal, buat macam tu. Bagi dia ni. Habis tidak ada taat. Dalam banyak-banyak taat yang kita buat ni, kata Imam Ghazali, kalau tak ada semaya syah, tak suami habis lucu. Taat ni. Itulah. Ulu itu kata dia, uliskan bayar-bayar ni semua ni aku sebut dalam kitab Fiqh. Maka dalam kitab ni ya, dalam ni ya, aku nak sebut bayar-bayar yang dikira mesti dan bayar ni sama-sama. Mula-mula sekali dia sebut belum daripada semaya ni, fadilatul azhar. Fadilah dan satu daripada benda yang biasa dengan semaya. Ini arti kalau kita semaya, walaupun saya busy, walaupun tengah laut, walaupun tengah bukit, walaupun kita tengah hutan mana pun, kalau kita semaya, kita semedang. Kerana dan ni mereka dia semaya. Hak kita paling tak ada orang yang kita kata saya sabar dah lah. Kita saya. Kita hak terima semaya tu secara gitu, secara sepak kaki ikut jumpa jalan. Jadi bila kita terima semaya daripada Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis dan melalui kitab-kitab yang silsilah riwayat syafah dia, maka tidak ada semaya yang tidak ada dah. Semaya itu sekarang kebilah sekarang. Oleh yang kita dinikah dan apa sebab kita dinikah dan? Apa kelebihannya kita dan? Dan apa kurangnya kalau kita tidak dan? Allah sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u nida al-mu'azzin jinnin wala insun wala shay'un illa syahida lahu yawm al-qiyamah. Benda-benda gini ni benda-benda ya kalau kita bahasa panggil kelak ya, kita pakai tulis semaya lah. Kerana kita tak dah bisa bayar lagu ni. Bayar lagu ni jadi benar. Nabi kata tidak akan dengar suara yang baik pun orang hak dengar jin ataupun manusia atau apa saja pun, melainkan kecuali bagi-bagi hak dengar tidak sah akan jadi saksi kita atas muka dunia ni. Sebanyak mana makhluk di muka dunia ni akan jadi saksi kita bila dia dengar suara kita dah. Hak dengar ada cakap, jangan kita hak ada telinga je, hak ada telinga kita je. Kita dah ada telinga, sebab kita dengar dah. Apa nama ni, jin ada telinga juga, namanya sebab dia dengar. Bayar-bayar lain, kita nak ada telinga. Tak gitu kan? Sebab tu kita kata, tak dengar kamu kan? Kita tengok ala kita ada telinga, tak dengar kamu kan? Kita kerja senin ada telinga, tak dengar kamu kan? Kita kocok dinding batu tu. Kita kira tak ada telinga, macam tak dengar kamu kan? Maka kita pun tak ada biasa lah, nak dan. Kenapa? Kerana bayar ni semua tak ada telinga. Maka kita tidak dengar. Nabi kata dia, la yasma'u nida al-mu'azzin jinnin wala insun wala syai'un. Baik jin, baik manusia, baik sebaya syai'. Sebaya benda di muka dunia ni, kalau dia dengar suara mubah, dia akan jadi saksi. Artinya sebanyak mana makhluk di muka dunia ni, baik hak pasal jenis ada telinga, baik hak jenis tak ada telinga,
Dia dengar juga. Cuma dia dengar lagu mana, dia dengar dia. Dengar cara tak dengar dia. Itu dia dulu. Dan kita dah ni, kita orang pagi ni radio. Saya cik belagu Quran mulai anda. Lebih pada kita, ada mulut. Jadi dia ni. Kita nak tengok radio tu, isi kayu plastik. Jadi dia ni. Kita tak fikir kan muka dunia ni, benda besi plastik. Kesek kok tali ni siap. Allah, mayat gitu boleh. Kecek boleh Allah tak spesial. Tapi dunia akhir kanan ni Allah Ta'ala beri ilmu pada manusia. Hingga kata benda kok bahasa kerah, beku, yang tak ada lidah, tak ada mulut, tak ada beku. Tu boleh baca Quran, dia sedap pada kita. Boleh syarah, dia sedap pada kita. Dan TV tu, dapur dalam berserabut dengan royak tapi orang alis dalam gambar mari di kocok-kocok ni. Dia kocok tak pasti tahu jangan di mana. Kocok ngebus dari TV. Kita naik hari. Tak gitu kan? Sebab kerana ilmu yang Allah Ta'ala beri pada manusia ni semakin sehari, semakin banyak, semakin setahun, semakin banyak, maka tidak pula sikit abuk kalau dia tak ada dia, tak ada mulut, akhirat pula akan jadi saksi dia akhirat pula. Aku dia masjid sia-sia, aku ni tikar balas sia-sia, aku ni gegar balas sia-sia, aku dengar Allah nama sia, besti hari bulan sia, tahun sia, dia sebut nama dalam dan dengan begitu derak, dengan begitu nyari. Ulian ni siap, dapur rugi balik kita kalau kita dah nak salah, dapur rugi. Itulah banyak benar untung kita kalau kita belum daripada semaya, dan terlalu amat banyak rugi balik kita kalau kita semaya tidak ada. Kita nak untung sikit dah kawan, nak untung banyak dah dia ada. Tapi kita ada kita lah. Orang terlalu gapo orang tak ada. Sudah fail. Dia jahil. Jadi tak usah pasal. Kita dah uji lagi ni malam ni nak tunggu jahil lagi. Lagilah orang jahil. Nak lagi Muhammad. Itu dia. Kita nak tunggu orang jahil hanya lagi Muhammad jahil. Nak tunggu orang lain hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad lah bapak orang lain di muka dunia. Baik, kita kata dah jadi jatuh kali dia saksi kita. Tahu mana nak ajar kita di akhirat peluk kalau dia menjadi saksi. Saksi adik kakak 2 bulan dia cara di mahkamah. Islam pun ada terhadap 2 bulan itu. Tak ada kerja lain, kerja dia buat saksi. Oh, sorry, kalau hari ni peluk timbul saksi dari Amerika. Untuk Amerika ni dia ambil nak buat saksi. Orang dia dapur je. Dia ni bukan ada hari pembunuh tu. Dia bukan tengok. Tapi saksi kan dia. Masalah ini. Hak bunuh tak tahu. Ni betul kau dia ni mati. Peluru ni ke peluru mana? Dia ada Amerika. Nak kata berapa ribu habis itu. Ya, kita pegang di Amerika. Tak betul lagi tu. Tapi senggak kata ni. Sebab batangnya balik loya. Hak yang bela. Nama berapa kami tu? Rahmat Setimai ke berapa? Orang Rahmat Setimai. Sebab batangnya. Kenapa? Orang Amerika. Mau jadi saksi aku. Tengok main. Tapi dia ribut. Tak betul lagi tu. Tapi dia ni. Tapi saksi ni banyak mana ada kena keluar lah. Kita ni kalau main diksi tu loya dia tahu. Dia keluar kita. Habis kita balik keluar ni. Kalau kata dia pokok ni tengok kalau tu ada malah pembunuh. Ni dia tak ada tapi dia ni. Kalau ada sah atas sini kita kena bagi berapa baik kepada dia nak dia bayar. Jadi ayat itu saksi ni penting dalam pembicaraan. Tak kita manusia di muka dunia ni para hadirin semua baik raja dalam istana, baik kita duduk kapung akhirat tidak kena bertanya. Belum pada masuk neraka, belum pada masuk syurga, tak ada seorang abuk hak mipak kena berdekat dengan akhirat. Mahkamah besar akhirat ke. Itu dia ribut. Dan bila kita kena cara di akhirat ke, apa lagi benda yang tak kita kata dengan para saksi. Kita seorang kita nak kata dok, kata dah mengkau. Baik, anda kata ada saksi apa? Dia beri saksi. Oh ya, masuk dalam aku. Lega masuk apa ni? Tika masuk dalam aku. Semua saksi. Bawa ambo semaya, bawa ambo beg, sia-sia ni. Tak apa dah dalam tarikh sia ni, ambo tak ada saya. Tak senang ambo sendiri beg. Susu apa ni orang Malaysia ni dengar, saya tu dengar, lega ni dengar, tika dengar, mikrofon tahu. Segala rupuk rapat tanah, segala banyak mana debu pasir tanah, semua dengar bakal beg itu sia-sia. Misal, tak gaduh balik kita. Betul, mata kita nasihatkan hak kata kita tak sayang. Bagi dia ni. Akhirnya, jadi kalau ada kata fikir, saksi yang penting bagi pembicaraan yang sebenar, maka tolonglah bad dengan sebab apa dekat yang boleh. Dekat yang boleh supaya dia siap saksi. Kita kata gedik tak ada. Kata gedik tak masuk dalam senarai jadi saksi. Maknanya gedik ni gedik suara gedik dapur. Tapi hak yang tentu saksi ni ialah kita kata Allah Akbar. Bila-bila kita dah, bila-bila kita saksi bahawa Allah yang terbesar di muka dunia, mana kalau orang lain kecil lah. Jadi tak bilang dia dah. Kita tidak bilang tidak betul. Batulah. Jangan dia duduk kat orang saja benda-benda gini. Ni kalau orang suruh bel, dia emo kalau dia emo lah bel. Orang tak tahu saja aku tu bodoh.
Kadang-kadang kita hok panas demo lambat. Demo lambat. Boleh ya apa sekali ya? Apa sekali tak lagi mana. Ini semangat Islam dari segi ban ni tidak sebab di kedua kesalahan kita. Yang menyebabkan hidangnya ban yang bin lazak ni pakat solat berlaku pakat minit tu harus buat gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Baca lagu ni entah ada kita dengar hadis. Baca lagi. Ada ayat tak ada dah. Kata Tuhannya inna alaina al-huda. Pada ni Tuhan kata, wajib aku royak tahun tunjuk jalan. Mula tak syirik penuh pula. Tak aku isi hati aku. Kok sikit lagi. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذلك محبوب مستحب إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. Sudah Nabi sekali lagi, bila kamu dengar ayat ban, maka mu kena kata serupa dengan hak yang kita ban kata. Nabi kata bila mu dengar ayat ban, maka mu kena jawab ban. Maknanya mu kena jawab ban serupa dengan hak dia kata. Dia kata Allahu Akbar, mu kata Allahu Akbar. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, mu kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata apa pun kata lagu itulah. Kecualinya bila dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, saya kata hayya 'alas salah kamu. Bahkan mungkin nak kata la haula wala quwwata illa billah. Dia kata hayya 'alas salah, kita akan jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga bila dia kata hayya 'alal falah, kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Kerana tu jadi lain tu hayya 'alas salah. Kerana hayya 'alas salah ni dia ajak kita mari pakat sembahyang. Bila ajak kita disuruh mari pakat sembahyang. Kalau kita kata hayya 'alas salah juga, nanti kita ajak orang mari ke masjid bodoh. Bila dia ajak di bahasa, kita ajak di kedai sekali kita. Mana boleh jadi? Hayya 'alas salah, dia kata mari pakat sembahyang. Kita bukan saja 'alas salah, mari pakat sembahyang. Jadi sanggup dia ajak di sini, kita ajak mari sini. Sebab tu bila dia ajak pakat sembahyang, kita kena kata la haula wala quwwata illa billah. Makna dia tidak ada daya dan upaya melainkan melalui Allah. Artinya kita royak kita. Aku tenaga dan kuasa atau tujuan yang ada di tubuh aku ni mari Tuhan aku. Aku kita kata kita la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya upaya melainkan sebab Tuhan melalui Tuhan. Artinya banyak mana tenaga yang ada pada aku ni. Kaki aku boleh jalan, mulut aku boleh kecek, mata aku boleh tengok, telinga aku boleh dengar. Ni orang panggil tenaga tak? Tenaga mata lihat, tenaga telinga dengar, tenaga kaki jalan, tenaga tangan jamu, tenaga perut, tenaga orak saraf, tenaga darah. Semua sekali ni mari Tuhan kita kan. Bila sebab kita kata kita bawa bayar ni semua bagi Tuhan, tak pernah sabar lah bila Tuhan ajak zismaya kita ni guna tenaga untuk buat benda lain, tak pernah sabar sikit habis. Tuk bila ni orang Tuhan, orang suruh Tuhan. Kita bagi surat untuk jemput manusia pergi kepada rumah Allah Ta'ala. Allah panggil balai masjid surat ni panggil Baitullah, rumah Tuhan lagi dia ni. Jadi bila Tuk Bila ni baik, hari Tuk Bila ni bagi surat di Tuhan. Di Tuhan, kita sebagai orang yang terima surat diputkan dia melalui telinga kita kena kata pada diri kita, hei aku, sebanyak mana tenaga yang ada padamu ni, mari Tuhan belakang. Oleh yang demikian sekalian, bila Tuhan jemput mu pergi ke rumah dia, maka mu mesti gunakan tenaga yang ada pada Tuhan untuk ubi-ubi. Jangan sekali-kali menggunakan tenaga ni untuk melawan Tuhan dan untuk maksiat pada Allah Ta'ala, iaitu dengan cara orang yang supaya belakang menjadi tidak dalam. Ini adalah belakang pada Allah Ta'ala dan maksiat pada Allah Ta'ala. Itu makna la haula wala quwwata illa billah Ta'ala. Sebab itulah kita bila bertanya barang-barang hal, kadang-kadang kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kadang-kadang kita kata la haula wala quwwata illa billah. Nak tunjuk kita ni bahawa kita memang tidak ada daya upaya kalau tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian hak Tuhan kita mesti dulukan dan hak kita mesti ketikan. Karena bayang kita mari kepada Allah. Baik, ketika dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kena kata la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika dia kata qad qamatis salah, waktu qamat, kita kata aqamah Allah wa adamah. Qad qamatis salah, saya dah sembahyang. Qad qamatis salah maknanya saya berdiri dah sembahyang. Bila kata hayya 'alas salah, Allah kata gini, la haula wala quwwata illa billah. Tiap-tiap kali Tuk Bila tiap-tiap kali jaga pula kita minta anak kita jawab baik. Biar dia gitu. Jangan cemus, jangan malas, jangan muak main dengan budak-budak. Kerana budak dia pesan dia gitu sekali, suruh sekali buat, suruh sekali buat.
Jadi bila aku tahu perangai budak sekali suruh sekali buat, hati kita aku tiap-tiap kali band tu dia tengah main dah apa-apa. Betul tu, main tu, jawab dah. Tak baik. Kalau ni bila ada band, kita tak main gini, ya. Kalau boleh kita semar perasaan beragama di hati anak kita kecil lagi, maka bila dia besar panjang bunuh tangga suku pada kita pun, dia boleh bawa apa ni benih-benih yang kita ajar waktu dia kecil. Wa fit taswil ay qawli muadzin fajri as-salatu khairun minan naum sadaqta wa barita. Jika tu bila kata as-salatu khairun minan naum waktu saya subuh, as-salatu khairun minan naum ni apa ni taswil dalam istilah fiqh. As-salatu khairun minan naum makna dia sembahyang baik pada tidur. As-salatu khairun minan naum, sembahyang baik pada tidur. Hak dia modok tidur, hak dia modok geliat belakang tu bangun weh kerana sembahyang ni baik pada tidur jauh. Walaupun tidur ni sedap, walaupun berapa tapi sedap sembahyang lagi, tak baik lagi sembahyang lagi. Hakikat tu bila kata lagu tu kita jawab lagu mana? Kita jawabnya sadaqta wa barirta. Sadaqta betul mati kamu. Itu sebab dia mensyaratkan. Sadaqta benar engkau. Ini betul mati kamu. Kalau dia mau kata sembahyang itu baik pada tidur memang betul. Wa barirta dan dia mau ajar kata ayat penuh niat kebajikan. Wa barirta maknanya kamu kata ayat betul dia penuh niat kebajikan. Dia penuh niat kebajikan. Jadi kita doa pada Tok Bila, minta Tok Bila kata lagu ni genak-genak malam kerana kataan lagu ni kataan betul dan kataan lagu ni kataan yang beroleh kebajikan. Minat tu? Minan no, gitu. Jawab tu kena jawab. Semuanya dia tu kita pergi betul kataan dia. No, tu dia salah tu. Jadi kita kata no itu now. Nuwa masih datang. Now. Nuwa masih datang. Now min bawa min. Jadi minan naumi. Salatu khairum minan naumi. Apa disebutkan waktu. Nuwa masih datang. Now min bawa min naumi. Masih lagi kadang-kadang kita kapung sebab kurang belajar kata no macam kita kecil nak itu bila kita dengar saya kita salah tapi kita betul jawab lah kita kira dia salah kawan nak nanti dia betul kita tak diajar nanti dia betul kita tak ajar bila lagi tak ajar lagi tak jawab kita suruh kita jadi balik dia apa salah balik kita perugi balik dia kata salah balik kita perugi kerana tak jawab. Jadi dia tak jawab, kena jawab, betul pun kena betul. Boleh jadi hijau. Dan balik orang yang kena wayak, jangan cepat kecil telinga. Jangan kata, aku berapa tahu, apa yang tegur. Mu baru nak tegur. Jangan tak ada kecil. Dia tak ada orang nak tegur. Bila kita tahu dia salah, pas kita tak tegur. Salah lah kita ni betul. Dia salah, kita salah tak tegur. Boleh jadi kita pergi rekah dia tak tegur kita dia rekah lain tegur lain dia rekah lah setengah tu jadi ni tegur rekah netek bobel itu buah tegur belakang tu jadi hak betul dia tegur netek jangan bobel tu tegur makan dia kau bobel dia kalau sorang pun bobel juga ini dalam juga akhirnya dia pun hak pasal tegur ya kita jumpa bobel dia tegur ya sudah. Baik. Wa 'inda al-faragh bila sudah sah li sembahyang yaqulu Allah bila sudah sah li rabbah yaqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maka doa ni banyak ayat baca ni kerana dia disebutkan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik laki, baik puan, baik cik, baik besar, tolong apa nama ni kata doa ni lepas pada dah. Makna dia Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tamah. Wahai Tuhan yang jadi Tuhan punya bagi seruan yang sempurna ni. Seruan tak ada seruan habis kami. Tak daripada Allah Akbar siapa Allah dalam band ni ini seruan laungan yang habis ni Tuhan punya laungan ialah Tuhan dia kata wahai Tuhan yang jadi Tuhan punya bagi laungan yang sama ini wassalatil qa'imah dan wahai Tuhan yang jadi Tuhan punya bagi sembahyang yang sedang disiap-siakan ni ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah aku doa minta lah untuk beri kepada Nabi Muhammad ni wasilah dan fadilah. Wasilah ni maknanya perantaraan. Aku minta padamu dia jadi Muhammad ni diberi peluang jadi orang tengah di antara mu dengan aku akhirat pula. Aku bangun kubur kat kalau ada salah silih di kebin aku nak wayak Nabi Muhammad.
Dan Nabi Muhammad ni akan tidur bersapa pada ni. Dia menjadi orang penuh aku. Itu dia tidur. Ini benda dia akan syafaat lah. Syafaat ni artinya kita mengalir hati Nabi kita Muhammad SAW. Minta Allah Ta'ala tolong. Minta Allah Ta'ala tolong selesai masalah kita dia pada masa akhirat lo. Kalau dia ni tidak diterima oleh Allah Ta'ala menjadi orang penuh di antara kita dengan pihak akhirat, ada lah dia kita ni. Jadi oleh hal ni kan pas anak kali kebal, 5 kali bal, 5 kali doa. Minta lah Tuhan, minta Nabi Muhammad ni diterima untuk menjadi orang penuh aku di akhirat lo. Aku nak pergi jumpa denganmu, Tuhan memang tak boleh. Aku minta lah padamu di akhirat lo. Berkuasa mandat kata Nabi Muhammad SAW. Waba'atu maqaman mahmudan ladhi atas. Itu yang aku minta padamu, tolong beri Nabi Muhammad ni maqam, derajat yang terpuji yang kamu janji selama 7 muka dunia. Jadi kita doa untuk kita dan doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abilah fadilah menyai dengan baik. Baik, fadilatul maktubah. Bila sudah sah dulu baik tak? Dia nak saya tak? Baik. Ya baik kita sembahyang di sana. Qala Allah Taala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Memanglah kita ni kecil. Dia royak resah yang kalau kita baca kita asal dia royak dia apa ihya ulumuddin. Hanya. Qala Allah Ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semaya ini, khususnya semaya yang perdu ini adalah dia menjadi perdu yang ada waktunya untuk orang mukmin. Semaya barang perdu. Arab panggil perdu, orang Melayu panggil perlu. Betul lah kan? Dia perlu ni pasal orang Melayu tak ada bak. Arab panggil fardu. Sebut bak ni tak ada. Dengan sebab tu dia ubah menjadi perlu. Jadi lain. Mudah bagi orang Melayu. Semaya ini kalau perlu, dia ada waktu. Kalau perlu, arti kalau yang mesti dimuat. Kerana bagian-bagian perlu. Jadi begini. Amal dek misal semua, supaya nasi kita lah. Nasi bagian perlu. Kerana kita ni bila tak makan nasi, kita lapar, akhir sekali sebelumnya, dan mati. Begitu juga semaya. Semaya ni bagian perlu. Ya kalau kita tak semaya, maka kita ni kebulugan, ruh kita. Ruh kita ni kebulugan, tak cukup makan. Bila kebulugan, akhirnya mati. Bagaimana tubuh badan kita ni bila mati, tak lewat lepas kau boleh. Begitu juga ruh manusia, bila tak ada semaya, arti kita tidak jamu dia. Bila tak jamu dia, dia lapar, kebulugan, kemudian mati tu. Bila ruh kita ni mati, sebab itulah, tak edit. Bila ruh kita ni mati, maka segala-gala makanan ruh lain yang kita beri. Kita beri hadis dia, kita beri ayat dia, kita beri gafah dia, kita tak menyanyi. Kerana tempat ayat nak disinggung tak ada. Ayat, Quran, hadis lah, lakar, selok, kita ada sebut ni, dia disinggung atas ruh. Ruh tu reti nak, reti takut. Reti nak, reti tak say, reti suka, reti duka, reti nak kau segar, reti takut kau neraka. Reti nak semaya, reti tak say, tinggal semaya. Semua sekali berpunca daripada ruh dia hidup. Bila ruh mati, oyak neraka 4 kali sehari tu, pelik. Dia nak suara orang situ, tengok siap tu. Mati dulu. Dia jadi mati ni kerana apa? Kerana dia tak boleh makan. Dia tak makan dia berapa dia? Semaya. Satu daripada makannya bagi ruh ni semaya. Bila tak jamu dia, pas mungkin dia mati. Bila dia mati, maka segala-gala benda yang takut tahu dengan ruh akan sia-sia dia. Sebab tu Nabi kata, sebab itulah semaya yang dia kira barang mesti mauqutan yang ada waktu. Semaya zuhur ada waktu zuhur. Semaya asar orang semaya ketika asar. Semaya maghrib orang semaya ketika maghrib. Semaya subuh orang semaya ketika waktu subuh. Semaya asar kita nak semaya ketika maghrib tak boleh. Kalau gaduh kerja, gaduh apa, kita tinggal semaya waktu asar, di semaya sekali waktu maghrib. Qadha kita panggil. Itu karut, itu karut. Qadha ni ialah bila terlupa atau tertidur. Terlupa, tertidur, barulah orang panggil qadha. Sengelai tinggal ki nak cedul, sengelai tinggal ki sibuk nak buat tujuan sibuk kerja. Itu kita, panas-panas kita di qadha. Itu jahil kita. Kenapa? Karena sembahyang ni ada waktu dia. Nasi hok pagi tadi orang tidak tinggal untuk nak makan lekter. Tinggal nasi sekali kita makan lekter, kita makan 2 pinggan. Nasi petang tu kita makan petang, nasi pagi kita makan petang. Jadi lagi tu. Nasi kemarin tinggal kita makan hari ni. Hok 2 pinggan kemarin kita makan sekali 4 pinggan. Siapa nak 2 pinggan, hok kemarin 2 pinggan. Ada tidak ni? Tak boleh. Kenapa? Nasi kemarin waktu dia kemarin. Nasi hari ni waktu dia hari ni. Nasi esok waktu dia esok. Kalau sangat esok, maka lagi nasi esok pakai hari ni jadi. Tak boleh. Tak boleh jadi. Kalau tak payah, kena payah gitu.
Kerana jisim kita serupa dengan ruh kita. Sama-sama bertanduk pada makan ini dan sama-sama bertanduk pada peraturan-peraturan waktu-waktu tertentu. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Ini tadi dia buaya wajibkan kita sebagai seorang Islam mesti sembahyang, kerana sembahyang barang perlu, dan kita mesti sembahyang pula mengikut waktu dia, ikut petak-petak dia. Hak ni pula dia buaya sembahyang ni selain daripada bayar ibadat, maka dia juga merupakan ubat untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Kalau kita kata dia nasi lah, nasi ni kalau kita pakai dah lain pada lapar tu dia main kelabu mata lah. Kelabu mata, dia pening kepala, dia sakit sendi. Kata makan nasi. Jadi dia ni. Bila kita makan nasi, kenyang, mata pun jadi cerah. Jadi dia ni. Telinga hok berat tadi tu jadi kenyang habis. Seni tulah hok rasa senang dia tiga ni, jadi hilang tu. Jadi nasi ini di samping dia tu menjadi makanan, dia juga menjadi ubat bagi banyak penyakit. Habis dia semayang. Semayang ni di samping dia ni berupa ibadat, dia juga merupakan kafaratun, merupakan ubat ataupun apa ni keparat lima bainahunna bagi dosa hak di sini. Dosa di antara zahir dengan asal. Ada dosa cek tengah tu. Dosa di antara asal dengan murid. Kalau dosa cek tengah tu. Dosa di antara tubuh dengan zahir. Kalau ada dosa tengah-tengah, dosa cik menjadi keparat lah. Bila kita semaya zahir dan asal, maka dosa di antara zahir dengan asal ni akan terhilang sama. Kira dosa-dosa kecil. Majtuni batil kaba'ir, selagi orang itu jauh diri dia daripada dosa. Maka dosa besar tak ada. Dosa besar tak ilah keriak semaya. Kalau ilah keriak semaya ni, ialah dosa kecil. Di antara jemaah kemarin, jemaah itu dengan jemaah kemarin, tengah-tengah 7 hari, tengah-tengah tu, dosa kecil ilah. Bila kita semaya jemaah sama-sama. Di antara zahir dengan asal dengan murid dengan isar dengan subuh, tengah-tengah baik pada safsi, ilan belakang bila kita semaya pergi. Gapo rugi balik kita ada takut kalau kita semaya tengah 5 kali kali. Ada iblis ke abu. Terus kita pekenyai molek, kalau kita jamu dia dengan semaya, dan dosa kita hak cik-cik ilan bila kita semaya. Kalau hak tak ilan pun, ialah kita dosa besar. Dosa besar dia tidak akan ilan dengan keliak kita buat ibadat. Dia hilang hanya dengan keliak kita bertaubat. Sallallahu molek kita tabatnya Allah Ta'ala bagaimana masbuk itu tabatnya kita menyesal. So yang kedua kita ikrar dengan lidah astagfirullahalazim. Yang ketiga kita bulak dalam hati kita tak selolo dan buat seperti. Yang keempatnya kita pelesar dosa kita dengan orang. Tambah lagi kalau kita dosa dengan orang kita pelesar. Baik masa kita keceuduh dengan orang, baik masa kita ambil piti mah orang, baik kita punya bayar orang berapa, kita pelesar jalan ni dosa tak selolo. Dosa kecil, ilah ni boleh amal ibadat. Dan dosa besar, ilah hanya dengan bertaubat kepada Allah SWT. Dua, wasu'ila ayil amali afdal. Yang tiganya adalah soal. Ada sahabat Nabi, soal Nabi. Ayul a'mali afdal. Dalam banyak-banyak amalan, ya Rasulullah, amalan mana? Hak abdalkan. Hak baik, hak nombor satu, hak bermutu. Qala as-salatu li waqtiha. Oh ya, hak majlis kita tu, buat dia alih dia. Allah tak kena baca kitab ni. La ilaha illallah. Malaysia baca kitab ni. Ya Allah. Kalau sampai dia tegur tak ada apa. Kalau sebab nak tak megang kitab. Kalau yang megang kitab tu buang alih atau salah baca. Di waktu tak megang kitab saya ambil ni. Ya kalau saya baca sudah boleh. As-salatu li waqtiha. Soalnya sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak amalan mana hak nombor satu, hak afdal sekali? Jawab Nabi nya, as-salatu li waqtiha, sembahyang dalam waktu. Dalam hadis lain sebut as-salatu li awwali waqtiha, sembahyang awal waktu. Masuk waktu sembahyang lalu, nanti kita pahala dapat kita banyak benar. Jadi walaupun sembahyang ni orang panggil ibadat muwassa', tapi ibadat yang ada masa luar, awak kalau zahir ke satu, hadis ke tiga, ke satu ke apa, ke dua ke apa, ke tiga ke apa, tapi ada derajat dia, ada tingkat dia. Kalau semaya awal waktu, maka kita diberi pahala banyak. Semaya
Setengah waktu, pada tu yang putih. Semaya akhir waktu, tak kena buat dosa nak kita tolak. Jadi oleh yang demikian, maka raya yang baik sekali pada waktu. Oleh yang demikian, bila kita ni bahasa jenis orang semaya. Kita ni jenis Tuk Adi, jenis Tuk Lebar, jenis Tuk Lu, dan kita ni bahasa tak tinggal semaya tak? Jadi bila ni, apa nama tiga kita tidak semaya tengah-tengah waktu. Dan kita ni bahasa orang semaya. Bukan bahasa jenis tinggal semaya, bahasa orang semaya. Dan kita ni bahasa semaya, tak semaya, dalam waktu. Syaitan tak ada arus semua tu. Dia kira juga nak kanak kau. Kalau boleh jangan semaya lalu dah orang. Tapi Tuk Lebar dengan sebab email dia kuat, ilmu dia banyak, dia semaya. Tapi bila-bila dia semaya pun dia kacak cubuk. Dia kira juga. Bayar lah, bayar tengok-tengok lah. Bayar apa awal-awal ni. Banyak kerja lagi. Kerja tujuan. Maka Tuk Lebar itu terlibat dengan semaya. Setengah-setengah waktu. Kedua baru maya. Sedang kata hukum satu lagi misalnya. Lagi dia. Kedua setengah baru maya. Pas tengok je, pas tengok je, pas tengok je, tengok je. Dia pun gak mahal pun. Tak lagi dia. Pas tengok je. Akhir kali pukul 2:30. Ni kecek di syaitan. Tuk Lebar, Tuk Haji, Tuk Guru. Tidak baik. Jadi boleh kata nak emak kita. Kalau tak semaya lalu sama selama. Kalau semaya pun boleh juga dia. Jadi, وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.